Saya ni kalau drive kereta saya tak dengar radio. Saya tidak suka dengar radio. Distraction. Semasa drive ni kita boleh buat diffuse thinking sikit. Okay. Oh, burung merpati. Okay, good morning guys. Good morning. Very good morning. Macam biasa, lambat turun kerja. Yang penting kerja kita siap. Bukan kerja kita tak siap. Kerja saya terlebih siap sebenarnya. Banyak benda kerja saya siap. Pagi ni saya ada jadi moderator pukul 10 pagi. Jadi moderator live dekat Facebook nanti. So bolehlah tengok dekat Facebook ada live. Tapi bukan Facebook saya lah, Facebook tempat lain. So hari ini sudah 20 Ramadan. Selamat berRamadan semua. Selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa, selamat bertarawih. Saya pun dah beberapa kali terlepas tarawih ni sebab semalam bawa isteri lagi nak pergi shopping. Sebab kalau shopping hujung minggu, jangan haraplah nak bahagia shopping ramai orang kan. Kita cari masa yang tak ramai orang, iaitu waktu hari minggu biasa. Hari biasa baru tak ramai orang keluar shopping. Tu peluang kita untuk keluar shopping sebenarnya, supaya tak ramai orang, tak sesak, santai-santai, sonok-sonok. So malam tadi jalan-jalan dekat tebing bandar Dato' On juga. Memang makin cantik dah tempat tu. Sangat cantik. Tepi sungai macam tu, buat development buat tepi sungai. Kenapa? Water is life. Everywhere water is life. Buat development tepi sungai, tepi tasik, tepi laut, macam tu. Sebab water is life. So pagi-pagi ni kita ada benda yang kita nak runding ni. So kita runding lah pasal IGC report. Bukan IGC report, tu report dia yang kita nak runding sembang kencang lah pagi ni, berkaitan dengan rundingan IGC, Intergovernmental Committee. Intergovernmental Committee ni mereka berunding lah antara kerajaan. Komiti, dah ada kita komiti kan, orang yang duduk dalam komiti tu berunding. Okey, selamat pagi Joseph Damit Undikai. Kita cakap pasal IGC pagi ni. So apa yang dirunding lagi? Apa yang dirunding ialah untuk pelaksanaan dia. Tapi first kita kena tahu, kita kena faham IGC report tu, cara dia buat ialah dia ada wakil dari Sabah, wakil pada masa tu North Borneo. Pada 1962 tu kita ada wakil daripada North Borneo, kemudian wakil dari Sarawak, dan wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu, dan wakil daripada British. Mereka berunding tentang constitutional instrument, constitutional arrangement untuk pembentukan Malaysia. So rundingan ni mereka buat pada tahun 1962. Mereka buat antara kerajaan ni, antara kerajaan, 4 kerajaan tu tadi. So mereka berunding dan mereka cari buat rundingan untuk terma apa yang berdasarkan daripada Cobalt Commission tu tadi, yang berdasarkan pendapat daripada Legislative Assembly Sabah, North Borneo, daripada Konsul Negeri Sarawak tu. Mereka berunding apa yang mereka nak masukkan di dalam Perjanjian Malaysia 1963. Bukan saja benda yang nak dimasukkan di dalam Perjanjian Malaysia 1963, benda-benda yang nak dimasukkan di dalam akta-akta yang berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Dan ada akta-akta lain, akta immigration, akta taxation lah, apa semua. Ada akta-akta lain yang mereka runding juga, yang mereka nak masukkan di dalam pembentukan Malaysia ni. So jangan kita ingat IGC report tu dia cuma buat rundingan untuk masukkan dalam Perjanjian Malaysia. Bukan, dia pun ada runding untuk apa yang nak dimasukkan di dalam sesuatu akta tu, dan apa yang nak dimasukkan di dalam Perlembagaan Kerajaan Sarawak dan sebagainya. Dan apa rundingan yang mereka setuju yang boleh dilaksanakan secara politikal, maksudnya tak perlu masukkan dalam perlembagaan, dan benda yang boleh dilaksanakan secara executive order saja, peminjangan macam tu. Daripada pelaksanaan, daripada persetujuan polisi, secara polisi pun ada juga. Contohnya Borneoisasi ni, dia banyak
banyak juga ada persetujuan dari segi buat polisi saja, tak perlu buat pindahan perlembagaan. Itu yang diunding dalam IGC report. Dia bukan saja bercakap pasal untuk benda yang nak dimasukkan di dalam perlembagaan. Dia bincang apa yang polisi nak dibuat, apa akta yang nak dibuat, apa ordinance yang nak dibuat, macam tu. So itu cara IGC report tu dibuat pada tahun 1962 tu. Dia ada wakil daripada kerajaan, 4 kerajaan tu. Lepas tu apa benda yang mereka unding, dan apa yang mereka unding tu pada 1962 tu sudah dipersetujui, dan apa yang mereka persetujui itu akan dilaksanakan. Maksudnya rundingan yang sudah dipersetujui, itu maksud dia. Sebab mereka sudah sign dia. Sudah sign dia, maksudnya rundingan tu mereka memang sudah persetujui. Dia bukan benda yang kita nak unding-unding lagi. Sekarang kita nak bukan kita nak unding-unding lagi apa isi di dalam IGC report tu, bukan. Apa yang kita nak unding dia ialah pelaksanaan dia. Sebab benda tu sudah dipersetujui. Apa yang ditunjukkan di dalam IGC report tu, kita boleh tahu macam mana proses undingan tu sampai dia dipersetujui, sampai dia dilaksana tu. Kita boleh belajar dekat situ cara, mekanisme perundingan dia. Contoh dia, cara perundingan yang kita tengok ialah wakil dari Sabah dengan Sarawak ni bukan wakil yang orang politik yang pilih. Bukan. Dia bukan pilih ikut suka hati. Jadi wakil untuk buat pembincangan dari Sabah dengan Sarawak tu. So wakil dia tu dari Sabah dengan Sarawak tu dipilih daripada dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dengan Sarawak, daripada Konsel Negeri dengan Legislative Assembly North Borneo tu. Wakil-wakil untuk berbincang tu pun dia ada beritahu cara untuk pilih dia. Dan mereka ni dipilih, diusulkan dekat Legislative Assembly, barulah orang-orang ni yang pergi berunding. Bukan dia dipilih oleh Chief Minister, bukan dipilih oleh parti politik. Dia dipilih oleh mandat rakyat sendiri, tu yang pilih. Mereka dipilih melalui Konsel Negeri dengan Legislative Assembly. Dan contohnya dekat Sarawak kan, apa orang-orang yang dipilih untuk berbincang tu, dia bukan daripada pihak kerajaan yang menang pilihan raya tu saja. Yang daripada pembangkang pun ada dipilih juga untuk pergi berunding. Jadi dia bipartisan. Dia bipartisan punya perwakilan untuk perbincangan dekat IGC tu. Tengok macam beberapa tahun lepas kan, Sarawak usulkan balik, mereka pilih siapa yang jadi wakil Sarawak untuk jadi perbincangan dengan kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah tu. Mereka pilih. Bila kita tengok beberapa tahun lepas tu, memang exactly macam yang kita recommendedkan masa tu kan. Mereka pilih, memang mereka ikut cara IGC tu, perwakilan IGC tu dibuat, iaitu dipilih daripada Konsel Negeri, Dewan Undangan Negeri Sarawak sendiri. Ada yang dipilih kebanyakan dari kerajaan, dari pembangkang pun ada. Dia bipartisan punya, supaya opinion daripada semua pihak tu dia dapat semasa rundingan tu. So tu kepentingan dia, tu cara dia pemilihan wakil-wakil dekat IGC tu. Macam tu juga dekat Sabah, dia pilih wakil-wakil daripada Legislative Assembly Sabah. Tu perwakilan Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu, mereka pilih daripada Persekutuan Tanah Melayu mereka sendirilah. Macam tu boleh tengok Hansard mereka macam mana. Lepas tu kita ada British. So sekarang kita dah tahu macam mana mereka tujuan IGC report tu, apa isi kandungan dia. Sebenarnya rundingan yang cuma perlu nak dilaksanakan saja lagi. Dan wakil-wakil tu semua wakil daripada kerajaan, bukan wakil suka dipilih, bukan wakil datang menjenguk, datang keluar dari toilet pergi saja. Rundingan tu bukan rundingan macam tu. Dia memang dipilih daripada Dewan Undangan Negeri. Memang sepatutnya macam tu. So kalau kita tengok wakil-wakil pemimpin kita, dia pergi rundingan-rundingan ni berkaitan dengan rundingan pelaksanaan. Dia bukan rundingan saja, rundingan nak masukkan apa semua, dia rundingan pelaksanaan.
Item tu semua dah dipersetujui. Dia rundingan macam mana nak laksana saja lagi. Bila kita tengok pemimpin yang pergi rundingan ni, kalau dia datang sukati saja dari keluar dari toilet saja dia terus datang runding, bukan datang daripada mandat rakyat dari Dewan Undangan Negeri tu. Yang tu yang kita kena tembak lah. Adun-adun kita yang pergi macam tu saja. Itu yang kita tak mahu. Nanti dia cakap apa yang dia cakap tu dia takkan jawab dekat Dewan Undangan Negeri, sebab kabinet dengan adun-adun ni dia bertanggungjawab untuk terutamanya kabinet dan siapa yang diusulkan melalui kabinet tu dia ada collective responsibility terhadap assembly. Dia kena jawab balik dekat Dewan Undangan Negeri apa hasil rundingan dia, apa rundingan yang sudah dibuat dan macam mana nak laksanakan dia. Dia kena jawab. Tapi kalau dia datang daripada wakil politik saja, wakil sukati saja datang, kamu pandailah buat benda ni, kamu pergilah. Kamu macam acah-acah pandai angkat orang, kamu pergilah. Kalau orang-orang macam tu dia masuk Dewan Undangan Negeri pun dia takkan ada responsibility untuk jawab apa yang ditanya nanti. Itu yang kita tak mahu. Saya harap benda ni jelas. Okey, kemudian kita pergi part yang kedua. Part yang kedua ialah kenapa mereka tak suka rundingan pelaksanaan ni dalam bentuk IGC. Kenapa mereka tak suka? Ramai yang daripada kerajaan persekutuan lah, mereka tak suka rundingan dalam bentuk IGC ni. Yang pertama, bukan yang pertama lah, salah satu dia tak suka ni ialah sebab dalam rundingan berbentuk IGC ni, yang pertama dia, kita dah biasa berunding secara IGC ni, secara komiti ni. Daripada 1962 pun pemimpin Sabah dengan Sarawak ni dengan persekutuan pun sudah biasa, dah tahu dah kalau runding cara macam ni senang nak laksanakan apa yang sudah termaktub dalam perjanjian Malaysia dengan IGC report tu. Sebab rundingan tu sebenarnya yang secara historical, secara presiden memang sudah dibuat. Jadi nak laksanakan dia, nak runding balik memang senang. Sebab tu secara presiden, secara historical, secara experience, semua pemimpin Sabah dengan Sarawak tu sudah biasa buat rundingan macam ni. So sejarah tu kita dah ada, kita cuma belajar daripada sejarah, kuatkan lagi cara rundingan tu mengikut pada zaman kita ni. Ada teknologi Zoom apa semua, takkan semua berunding nak pergi bilik meeting kan, guna Zoom apa semua pun boleh. Memang dibuat guna teknologi yang ada, apa semua sistem dan metodologi saintifik apa semua tu yang terkini. Itu saja lagi yang perlu dibuat. So benda tu kita dah ada experience, jadi rundingan pun senang lah, dia akan mudah untuk dilaksanakan. Bila cara tu senang, kerajaan persekutuan itu yang dia dragging mereka punya fit tu masuk rundingan. Nak jumpa meeting pun sekali-sekala mereka tak nak slowkan rundingan tu. Lepas tu mereka buat kacau-kacau, buat komiti ni lah, tukar nama lagi lah, syok sendiri lah. Itu mereka memang nak draggingkan fit dia. Kemudian satu lagi, jumlah perwakilan dia. Ni yang kerajaan persekutuan tak suka lah. Memang dia tak suka, sebab ni memang perangkap daripada British dari awal lagi. Kita buat IGC ya, British cakap top. Rupanya dalam perbincangan IGC tu ada perwakilan dari Sabah, dari Sarawak, dari British. Ramai perwakilan daripada Sabah dengan Sarawak tu, daripada perwakilan Persekutuan Tanah Melayu. So perwakilan dia mesti saksama. Dia tak boleh daripada persekutuan tu lebih banyak jumlah wakil, dia tak boleh. So dalam bentuk IGC tu, wakil setiap kerajaan tu dia jumlah dia mesti, kalau boleh mesti sama. Dia mesti sekurang-kurangnya ada, lebih sikit tak apa, tapi tak lebih kurang sama jumlah perwakilannya. Jadi bila jumlah perwakilan dari Sabah dengan Sarawak ni ramai, senanglah kita nak undi. Contohnya kalau ada undi kan, nak laksana macam mana kan, semua orang dari Sabah dengan Sarawak ni akan setuju, senang-senang kita dapat vote yang tinggi. Jadi suara kita pun banyak, isu yang kita pun banyak, cara penyelesaian yang datang daripada Sabah dengan Sarawak tu sendiri pun banyak. Jadi kita pilih saja penyelesaian yang mana satu yang kita mau. Dan orang Sabah dengan Sarawak ni, bila dia beri cadangan, dia tahulah cadangan tu sesuai ke tak dengan Sabah dengan Sarawak kan.
Jadi itu yang mereka tak suka jugalah. Mereka sebab mereka nak jadi bos kan. Dia ada rasa-rasa acah-acah bangsawan sikit. Mereka tak mau dengar suara daripada orang yang prestigious dari Sabah dengan Sarawak ni. Mereka tak mau dengar. Sebab mereka acah-acah bangsawan. Mereka nak memerintah saja. Macam tu. Lepas tu mereka tak suka IGC ni. Mereka macam tu lah. Mereka acah-acah bangsawan sikit. Okey, yang seterusnya tadi apa lah tadi? Ada satu lagi tadi. Ni lah bila kita sembang, saya cakap ni pun saya ketawa ya dalam hati sebenarnya. Saya cakap biasalah sembang kencang je kan. Lepas tu benda yang saya nak cakap tu saya lupa balik. Tu cara-cara rundingan dia tadi dengan kenapa mereka tak suka. Dan sebab mereka tak suka cara rundingan IGC ni tadi kan. Sebab tu mereka hantar parti-parti politik dari persekutuan tu, hantar parti-parti politik tu bertanding dekat Sabah dengan Sarawak. Terutama dekat Sabah tu sampai mereka boleh ambil kerajaan negeri. Kenapa? Kenapa mereka sanggup macam kurang ajar lah. Masuk rumah orang, ambil kuasa dekat rumah orang. Dia macam kurang ajar sikit lah. Mereka tahu mereka buat benda tu kurang ajar. Macam tak respect rumah orang lah kan. Dia ambil kuasa politik dekat Sabah dengan Sarawak. Parti-parti politik yang bukan dari Sabah dengan Sarawak tu bertanding dekat Sabah dengan Sarawak. Jadi pembangkang lah, jadi kerajaan lah. Benda-benda macam ni mereka buat. Kenapa? Kenapa? Sebab mereka tahu kalau berlaku IGC lagi macam sekarang, nanti ada wakil dari Sabah, dari Sarawak tu, mereka yang perwakilan dia pun datang dari parti politik persekutuan juga. Kan? Mereka pun datang daripada wakil persekutuan. Walaupun mereka wakil Sabah dengan Sarawak, tetapi yang mereka wakili itu parti politik dari persekutuan. Ya, habis kita. Orang yang bercakap bagi Sabah dengan Sarawak tu nanti ahli politik dari parti PKR lah, DAP lah. Bukan parti politik Sabah dengan Sarawak. Jadi suara tu dah jadi bukan suara Sabah dengan Sarawak dah. Itu strategi, salah satu strategi mereka supaya kuasa rundingan IGC kita tu dilemahkan. Sebab tu mereka bertanding, sanggup mereka nak bertanding. Sebab mereka tak mahu rundingan IGC tu, mereka kalah. Sebab perwakilan kita lebih tinggi, lebih banyak apabila berlaku rundingan secara IGC tu. Mereka nak kurangkan, cara dia nak kurangkan, dia bukan satu tadi, cara dia nak kurangkan tu tadi, dia buatlah parti politik tu bertanding dekat Sabah dengan Sarawak, ambil kuasa perwakilan secara indirect. Dia ambil kuasa perwakilan daripada Sabah dengan Sarawak tu dengan memenangi memenangi pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak tu. Lepas tu dah menang pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak tu, parti tu yang berunding. Bukan berunding untuk Sabah dah, berunding kalau parti UMNO yang menang dekat Sabah, yang berunding tu nanti UMNO juga, bukan parti politik orang Sabah kan. Tu strategi mereka. Itu yang kita kena tahu. Sebab tu saya tak peduli kalau dekat Sabah dengan Sarawak ni, undi saja parti Sabah dengan Sarawak. No matter the circumstances, undi saja parti dari Sabah dengan Sarawak. Tak ada nak alasan-alasan macam mana konon-konon dia ni parti ni, tak ada. Undi saja parti Sabah dengan Sarawak. Sebab ni tadi masalah IGC, rundingan IGC ni nanti last wakil dia dari parti politik persekutuan juga. Persekutuan berunding dengan persekutuan, berunding dengan persekutuan. Bagus, tak payah berunding kan. Dia perlu rundingan tu daripada persekutuan, daripada Sabah dengan Sarawak, parti politik yang lain-lain, untuk serve interest masing-masing, dan supaya rundingan tu senanglah untuk melaksanakannya. Kalau persekutuan berunding dengan wakil Sabah tu orang persekutuan juga, wakil Sarawak tu orang persekutuan juga, tak ada benda nak dirunding. Semua dah setuju buat satu benda saja. Okey, sekian sajalah untuk pagi-pagi ni. Kita sembang kencang pasal rundingan pelaksanaan. Sekarang ni yang mereka berunding sekarang antara kerajaan tu, mereka runding untuk pelaksanaan. Tu kita kena faham, rundingan pelaksanaan. Bukan nak runding apa yang nak masuk dalam apa semua tu. Dia benda tu semua dah settle. Rundingan tu semua dah ada dalam IGC report segmen. Baca saja. Rundingan apa benda yang belum dilaksanakan lagi tu, yang belum
dilaksanakan tu adalah undangan tu dibuat melalui komiti-komiti tu untuk pelaksanaan item-item yang dilanggar dan item-item yang belum dibuat tu tadi. Okey, sekian sajalah, saya pun dah lewat ni. Terima kasih menonton. Thank you for watching. Okay, thank you.